Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rani Amirul binti Muhammad Semri. Nama ahli kumpulan saya Muhammad Daniel Imam bin Rusti, Muhammad Ridwan bin Abdul Samad dan Sahan Akhil bin Aznan, Razak Akmal bin Sabri. Saya akan membentangkan artikel review iaitu yang bertajuk Analisis terhadap konsep dan akad dan persepsi pelajar bukan Islam terhadap takaful. Next. Untuk artikel yang pertama iaitu takaful, analisis terhadap konsep dan akad. Takaful merupakan alternatif kepada insurans konvensional yang haram, di mana takaful berteraskan tabaruk, tetapi ia dipersoalkan kerana banyak menyertai insurans biasa daripada segi penjualan polisi perlindungan, pengurusan dana dan juga sebagai sebuah aktiviti perniagaan yang bertujuan menguntungkan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji konsep akad yang digunakan dalam takaful dan kesan-kesannya menurut perspektif fiqh. Takaful merupakan matlamat yang sama dengan insurans konvensional iaitu menyediakan khidmat untuk para pemegang polisi, tetapi yang membezakan ia adalah konsep yang digunakan oleh takaful iaitu kerjasama yang dibenarkan oleh syarak berasaskan kontrak tabaruk dan ta'awun, di mana ia bebas daripada sebarang elemen yang bercanggah dengan dengan hukum muamalat Islam seperti wara, riba, maisir dan elemen haram yang lainnya. Okay, seterusnya saya akan serahkan kepada next presenter. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan daripada artikel ini ialah dalam artikel tersebut penulis menceritakan tentang perbezaan konsep yang diguna pakai antara takaful dan insurans konvensional. Walaupun takaful dan insurans mempunyai matlamat yang sama, tetapi konsepnya jauh sekali berbeza, yang mana takaful menggunakan akad iaitu konsep tabarruk. Selain takaful yang menggunakan konsep tabarruk, terdapat juga takaful yang menggunakan konsep wakaf. Konsep ini telah digunakan di negara Pakistan dan Afrika Selatan. Dalam artikel ini juga ada menyebut banyak model-model takaful yang lain, iaitu model wakalah, model robah dan wadiah. Yang mana model wakalah ini ialah dengan melantik atau memberikan amanah kepada seseorang, yang mana operator takaful bertindak sebagai wakil kepada peserta takaful tersebut untuk mengendalikan dana takaful. Konsep akad mudharabah pula iaitu usaha sama ataupun perkongsian, yang mana operator takaful bertindak sebagai usahawan ataupun mudarib dan peserta sebagai rabumal, pemilik modal. Wadiah pula menjadikan sumbangan premium dianggap sebagai wadiah ataupun simpanan bagi setiap peserta. Selain itu, penulis ada menerangkan tentang hubungan kontrak antara peserta, operator takaful dan pengurus tabung dalam kes. Untuk menjana pendapatan dari pihak ketiga, perlulah dijelaskan secara terperinci tentang kontrak yang mengikat mereka kepada peserta. Di sini bermaksud pihak takaful ataupun underwriter perlu menjelaskan secara terperinci kepada peserta tentang kontrak tersebut, yang mana modal-modal yang disimpan oleh peserta supaya mereka fahamlah ke mana duit mereka dilaburkan. Okey, saya serahkan kepada next presenter. Seterusnya kita akan masuk kepada hujah yang telah dilontarkan oleh penulisnya. Dia mendapati bahawa takaful yang berteraskan tabaruk tidak selamat daripada kritikan yang dilimpahkan oleh masyarakat. Mereka menyatakan bahawa tabaruk ini banyak menyerupai insurans biasa dari segi penjualan polisi, perlindungan, pengurusan tanah dan juga sebuah entiti perniagaan yang bertujuan mengaut keuntungan. Namun begitu, penulis menyatakan bahawa prinsip tabaruk merupakan asas kepada takaful, di mana ia membezakan antara takaful dan insurans konvensional. Selain itu, penulis menyebut dari sudut penyumbangan tabaruk yang terbagi kepada dua, iaitu tabaruk berpatutan ataupun tabaruk sepenuhnya, dan konsep ini perlu dinyatakan dalam kontrak. Penulis juga menyatakan bahawa unit pelaburan operator boleh mengenakan yuran sama ada sebagai broker ataupun pengurus tabung pelaburan,
dan juga berkongsi keuntungan dengan ahli-ahli yang lain. Seterusnya saya akan serahkan kepada presenter yang lain. Okey, seterusnya untuk cadangan. Untuk bahagian sumbangan tabaruk, ia boleh dibahagikan kepada tabaruk berpatutan ataupun tabaruk sepenuhnya dan ia perlu dinyatakan dalam kontrak. Yang kedua iaitu mewujudkan perjanjian asas takaful ataupun produk takaful pelaburan dan diikuti dengan kontrak berasingan iaitu kontrak pelaburan dan kontrak tabaruk. Yang ketiga, produk yang diciptakan untuk tujuan pelaburan dicadangkan supaya kontrak yang digunakan ialah kontrak pelaburan. Okay. Sebagai kesimpulan, prinsip tabaruk ni dia adalah konsep asas kepada takaful yang membezakan daripada insurans konvensional. Tabaruk keseluruhan boleh dioperasikan kepada takaful umum. Pemegang polisi tidak menjagakan sebarang pulangan daripada jumlah sumbangan keseluruhan seperti MRTT, takaful gada janji perkurangan. Walaupun begitu, dalam setengah produk takaful, ia boleh dianggap sebagai sumbangan berpatutan. Dalam hal ini, peserta layak mendapat pulangan ataupun bahagian lebihan risiko atau tabungan tabaruk selepas pemotongan jumlah bayaran tuntutan, pengimbangan lebihan dan kos-kos pengurusan tabung yang telah ditetapkan. Operator takaful boleh mengenakan yuran yang berpatutan untuk unit tabaruk yang boleh dianggap sebagai usaha bukan komersial. Untuk unit pelaburan, operator takaful boleh mengenakan yuran sama ada sebagai broker atau pengurusan tabung pelaburan ataupun berkongsi keuntungan dengan ahli-ahli pelabur. Okay, sekian daripada kami artikel analisis terhadap konsep dan akad. Seterusnya kami akan membentangkan artikel yang kedua iaitu persepsi pelajar bukan Islam terhadap takaful. Okey, untuk pengenalan artikel perspektif pelajar bukan Islam terhadap takaful, industri takaful telah bertapak di Malaysia sejak 3 dekad yang lalu. Namun, kadar pasaran takaful masih jauh ketinggalan berbanding kadar insurans konvensional. Oleh itu, tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji perspektif tentang kefahaman, keyakinan dan penerimaan pelajar bukan Islam di UTM khususnya terhadap takaful. Kajian ini adalah berbentuk tinjauan soal sidik untuk mengumpul maklumat daripada responden. Melalui kajian ini, ia dapat membantu industri takaful dan pembuat dasar dalam merangka langkah proaktif bagi menggalakkan pembelian produk-produk takaful. So saya akan serahkan kepada next presenter. Okey, ringkasan untuk artikel ini ialah pada awal artikel penulis menyatakan bahawa masih terdapat lagi segelintir Muslim yang hanya memahami tentang riba, maisir dan gharar tetapi kurang memahami terhadap produk takaful. Di sini bermaksud masih terdapat segelintir Muslim yang masih lagi tidak memahami secara terperinci terhadap produk-produk yang dibawakan ataupun yang ditawarkan oleh pihak takaful. Yang kedua, penulis juga membuat kajian terhadap pelajar bukan Islam di UKM bagi menganalisis perspektif mereka terhadap takaful. Penulis mendapati bahawa majoriti orang bukan Muslim pernah dengar tentang takaful. Yang mana mereka dan pernah mendengar tentang takaful tapi tidak tahu apa sebenarnya yang membezakan antara takaful dan insurans. Seterusnya, separuh daripada mereka adalah tidak mengetahui tentang perbezaan operasi dan konsep antara takaful dan insurans. Penulis juga mendapati jawapan yang tidak pasti terhadap penerimaan takaful terhadap orang bukan Muslim. Okey, di sini bermaksud penulis menyatakan penerimaan terhadap pelajar bukan Islam terhadap takaful masih lagi jauh lah. Masih lagi jauh perjalanan untuk menawarkan produk-produk takaful ini kepada orang-orang bukan Muslim. Okey, saya serahkan kepada next presenter.
Seterusnya kita akan masuk pada hujah. Penulis melakukan kajian ini bertujuan mengkaji persepsi pelajar bukan Islam terhadap takaful. Hasil daripada kajian ini mendapati bahawa pelajar bukan Islam sedar akan kewujudan takaful. Akan tetapi pandangan mereka masih rendah terhadap takaful dan mereka juga masih tidak pasti dengan kemudahan yang disediakan oleh takaful. Penulis juga menyatakan bahawa fahaman dan pengetahuan pelajar mempengaruhi persepsi pelajar bukan Islam terhadap takaful. Selain itu, penulis menyatakan bahawa dengan hasil kajian ini, ia dapat menyalurkan maklumat kepada operator takaful untuk membangunkan dan menggalakkan industri takaful di Malaysia. Seterusnya, saya serahkan kepada presenter. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada cadangan. Cadangan untuk meluaskan lagi pemahaman tentang takaful ini adalah dengan mengadakan kempen ataupun program khusus untuk memberitahu kepada pelajar UKM tentang apa itu takaful dan kepentingannya serta pengoperasian sistem takaful. Di samping itu, selitkan pemahaman tentang keharaman riba, wara dan maisir. Selain itu, memberi galakan kepada pelajar UKM untuk membuka akaun takaful di samping mempromosikan produk takaful. Seterusnya saya akan serahkan untuk kesimpulan. Okey. Sebagai kesimpulan, ini adalah pelajar bukan Islam sedar akan kewujudan takaful tetapi persepsi mereka masih lagi rendah terhadap takaful dan juga mendapati pelajar masih lagi tidak pasti dengan kemudahan yang disediakan oleh takaful dan juga adalah menggambarkan kefahaman dan pengetahuan pelajar mempengaruhi persepsi pelajar bukan Islam terhadap takaful. Walau bagaimanapun, ini menunjukkan yang pelajar masih tidak mengetahui konsep yang digunakan dalam urusan takaful dan tidak menyedari bahawa takaful sesuai untuk semua individu sama ada Muslim ataupun bukan Muslim. Selain itu, ini menawarkan maklumat penting kepada operator takaful dan juga pembuat dasar untuk membangunkan dan menggalakkan industri takaful Malaysia memandangkan penembusan pasaran takaful yang masih lagi rendah. Oleh itu, langkah-langkah proaktif perlu diambil oleh syarikat-syarikat insurans dan kerajaan untuk meningkatkan tahap kefahaman, pengetahuan, keyakinan dan penerimaan terhadap takaful. Sekian saja daripada present kami. Terima kasih.